Kita bahas Tuhan pula. Tuhan pun sifat yang bahasa ada. Seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat yang bahasa ada. Darjah dia darjah ada. Dia panggil. Itu dia panggil sifat wujudi. Dia panggil sebagai sifat ma'ani. Tengok. Dan ia itu 7 sifat. Yang kemudian daripada sifat salbiyah yang 5 tu. Lepas daripada kidam baqa mukhalafatuhu ta'ala li hadis qiyamuhu ta'ala binasih wa daniyah. 5. Jadi 7 pula. Apa dia? Iaitu kodrat. Kita bahas bercakap lah. Reti tak reti tak tahu aku pun. Potong ni ya. Iradah. Sifat wujudi juga. Bahasa ada. Sifat ma'ani. Yang duduk di zat Allah Ta'ala. Sifat ilmu. Dia ada 7 hutih. Sifat hayat. Hidup. Sifat sami'. Sifat basar. Sifat kalam. 7. 7 apa? 7 sifat ni. 7 sifat ni dia panggil sifat ma'ani. Jadi bila orang tanya esok ni, mengaji apa malam ni ni? Mengaji sifat ma'ani. Dengar sendiri faham lah. Mengaji sifat yang bahasa ada. Iaitu sifat kudrat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 hutih. Ulama lah susun beri supaya mudah mengaji. Mengaji mau ngaji tauhid sampai tak mana dah? Kami baru royak bab salbiyah. Bila salbiyah ada 5 hutih tu lah. Hama ada kidam ataupun baqa atau mukhalafah atau wahdaniyah. Ulama buat gitu biar mudah faham. Apa sifat salbiyah tu apa dia? Sifat yang ternafi. Kidam itu sedia ternafikan bermula. Baqa itu kekal ternafikan binasa. Tu lah. Wahdaniyah itu asa ternafikan berbilang-bilang. Tu dia panggil sifat ternafi. Tu dia. Mengaji macam tu lah. Mudah faham. Ulama kenyah beri satu susun beri kita. Kita tolong baca beri. Ya. Dan sebab. Kerana apa ni? Dinamakan 7 sifat itu ma'ani. Sebab apa? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam tu dipanggil ma'ani. Kerana tiap-tiap satu daripadanya menuju kepada satu perkara yang ada di zat. Seperti kudrat. Bila kita sebut kudrat tu, kita tuju zat kan, kita tuju pada sifat tu. Hati kita menuju kepada sifat tu. Tu dia panggil sifat bahasa ada. Kalau dia mau royak kata ada lemu. Lemu tu zat. Ada tu sifat. Tapi bila mau royak kata ada lemu, mu nampak lemu kan mu nampak ada. Kita nampak lemu. Tu dia panggil hati kita bukan menuju ke ada tu, hati menuju lemu. Tu dia panggil sifat nafsiyah. Hak kita bahas ni. Bila sebut ada, kita bukan tuju buat sifat ada tu, kita nampak lemu tu. Hati tuju gitu. Begitu juga sebut bila Allah ada, kita bukan cara ada, kita akan nampak zat Allah Ta'ala itu wujud. Tu dia panggil tu lah. Gitu. Royak pula lemu itu hitam. Mau nampak badan lemu ketul lemu tu kan nampak hitam. Akan nampak hitam. Tu dia panggil sifat. Tu dia panggil benar sifat yang bahasa ada. Ya. Tengok qala musannif rahimakumullah. Tu dia panggil bila sebut lemu itu hitam, kita menuju ke warna hitam tu kan, menuju sifat hitam tu kan hati akan menuju ke badan lemu. Kita akan menuju ke sifat tu. Tu dia panggil sifat bersadar. Sebab tu nak bahas Tuhan, bahas makhluk. Selekeh-lekeh faham. Cara tu lah. Bukan hakikat macam tu. Nak beri faham mudah tu. Sebab apa dipanggil ma'ani. Sebab apa dipanggil nafsiyah. Bila rakyat kata kawan tu tak, kawan tu mandul. Bukan mandul hak jaga orang tu. Mandul. Sebut bimulai. Mandul satu lagi tokek. Dia mau sebut kawan tu mandul tu. Hati kita menuju nampak tak apa? Ternafikan ana. Tu dia panggil tu. Maka bila tu sebut sifat-sifat macam tu lah. Bila sebut Tuhan itu kidam, hati kita nampak ternafikan Tuhan itu bermula. Macam tu dia. Bila sebut kata kawan tu mandul tu, kita tu kawan tu tak ada anak. Dia jadi itu dia panggil sifat
sifat salbiyah. Ulama beri kita nampak tara tu lah. Qala musannif rahimahumullah. Sebut kawan tu bukan mandur. Mandur tu lain. Okey. Hak jadi kepala long. Mandul. Bila sebut mandur, kita tulah dia tu tak ada nak. Gitu. Bila sebut Allah Taala itu wahdaniyah, maka kita tulah tidak pada Allah Taala itu berbilang-bilang. Dia panggil gitu. Itu dia panggil sifat salbiyah. Tapi kalau dia mau ya atas kami pergi mengaji dengan Ustaz Zamri, mengaji sifat sabariyah. Itu bukan dia dah. Sifat sabariyah. Kena isi borang pula dia kata. Lepas tu masuk Thailand. Tu bukan dia lah. Tu kes lain pula tu. Bini jangan nak percaya tu. Kami mengaji sifat sabariyah. Tengok kalau musannif rahimahullah. Banyak hari pula kena pergi 2 minggu lebih mengaji tu. Dia tak ada lah. Dia nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sifat tu ya. Kalau sabariyah, kamariyah betul bukan dia tu. Dia mau nak meripuk dah tu. Tengok kalau musannif hal itu. Habis. Dah. Tahan lah. Sebab tu bila sebut ma'ani tu, bila kita sebut tu, menuju akan hati kita pada satu perkara yang ada di zat. Iaitu sifat tu lah. Seperti kudrat. Kita akan nampak kata apa? Di Tuhan itu ada kudrat. Cuma kudrat Tuhan ni tak semacam kudrat kita. Kudrat kita berbilang-bilang. Kudrat Tuhan sah saja. Kudrat Tuhan menjadikan yang tak ada kepada ada dan mentiadakan barang yang ada. Dia berubah macam kita lah. Tengok. Maka maknanya satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala. Bila sebut benda sifat ma'ani ni, antara contoh dia beri kudrat. Bila sebut kudrat, kita akan nampak bak Tuhan itu ada sifat kuasa. Tu dia panggil sifat yang bahasa ada. Dia panggil. Gitu lah. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab. Kalau Tuhan buka hijab boleh nampak. Tu dia panggil tu. Sekira-kira. Sifat-sifat yang bahasa ada. Ada pun sifat yang bahasa sungguh ni. Nak kata kena ni. Ni. Macam kita tengok muka pitu lah. Mau nampak tak muka pitu? Mau tunjuk aku mari di manakah muka pitu Cikgu Soli? Tak mana muka pitu? Tu rumah kosong, muka pitu tak mana? Tu bikir tu nampak sungguh. Tu dia panggil benda yang sungguh, benda kira. Tapi ada tak? Ada muka pitu tu. Orang tak ayat ni yang muka pitu. Tu muka pitu. Tapi tak mana? Kawasan kosong tu dia panggil. Bukan ada benda pun. Dia mau gaya kata nyo luruh. Walah weh. Kita akan nampak nyo tu kan nampak luruh. Aku pening hal ni. Tapi nampak tak? Sungguh. Nak tunjuk luruh tak tahu tak mana. Tapi dia panggil tu. Sifat lah juga. Tu banyak benda nah. Dia banyak derjah dia. Tengok. Begitu kita tengok sifat Tuhan ni. Qudrat iradat ni sifat yang bahasa ada. Sekira-kira Allah Ta'ala buka hijab boleh nampak. Tengok habis. Qala musannif rahimahumullah. Nescaya dapatlah kita melihat akan dia. Akan dia sifat yang bahasa ada tadi. Gitu lah. Tengok qala musannif. Demikian yang 6 kemudian daripadanya. Begitu juga yang 6 lepas daripadanya. Habis. Qala musannif rahimahumullah. Apa yang ke-6? Iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Saya tengok contoh kudrat. Jadi, campur sekali dengan kudrat jadi 7. Kalau kudrat tu Tuhan beri tunjuk nampak tak? Boleh nampak sebab dia bangsa ada. Sifat yang bangsa ada. Begitu juga yang ke-6-nya. Ke-6 tu ialah iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Habislah. Maka campur-campur tu sifat mana ada apa? 7 butir. 7 butir sifat yang bahasa ada. Kita pegang gitu. Qala musannif rahimakumullah. Yang keempat dia pecahan daripada 20 tu. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah tu. Ada 7 pula. Sifat maknawiyah dia kata. Wa huwa mulazimatun li sab'in.
yang melazimkan bagi 7 sifat. Bila ada kudrat, dia ada hal keadaan. Tuhan yang kuasa. Kau nuhu tu. Kau tu dipanggil sebagai keadaan-keadaan. Tengok. Artinya yang bangsa ma'ani. Yakni sifat yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat. Ladah. Nak uyak Allah mana ni? Ya gini nah. Sifat ma'ani sifat yang bangsa ada. Saya tadi. Aku dah rodak ni. Zat Allah, zat yang bangsa ada. Nak duduk gini ni. Jadi dia kena ada keadaan di tengah tu. Keadaan tu sifat yang bahasa di tengah-tengah. Di antara ada dan tak ada. Maka bila ada sifat kudrat ada di zat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala yang berkeadaan kudrat. Jadi supaya kita tak buat wow. Orang putih panggil kait. Dia kait ni asal perkataan dia ni. Orang putih tak tu miwa. Orang putih sesak zaman British lu mari Malaysia. Kita orang Melayu ni pandai buat kapal terbang lah tu. Duk buat war. Solah ni buat dengan buluh tu. Bogang apa semua terbang. Terbang nampak orang putih mari. Tu. Nyelekat pula dah war atas pokok. Orang putih tengok nak apa ni. Budak-budak ni duk main tarik tali. Kalau budak tu kek. Suruh kalau suruh kek. Nak apa? Kek nak wah lekat lah. Orang putih pun buruh nama kek tu dia klik. Dia klik negara dia panggil kek tu. Tapi dia kalau baca bahasa kita jadi. Tak bahasa orang putih dia panggil kek layang-layang. Tengok deh. Jadi macam kita buat layang-layang lah. Ketah tu. Lepas tu orang panggil bow dia tulang dia. Nak melekatkan tulang dengan ketah tu di tengah-tengah tu kena ada gam. Bila pak lekat dua ayat kita nampak entah apa? Tulang dengan ketah. Zat Allah Ta'ala bahasa ada. Sifat-sifat ma'ani bahasa ada. Nak duduk di situ nak berkeadaan macam mana? Kena ada hak tengah lagi satu sifat lagi. Dia panggil sifat maknawiyah. Tu kau tu. Keadaan. Tu dia panggil bila ada di situ, bila ada iradat di situ, keadaan zat Allah yang berkeadaan. Keadaan tu sifat juga. Keadaan apa? Kudrat. Keadaan yang iradat, keadaan yang ilmu, keadaan yang hayat, keadaan yang sami', keadaan yang basar, keadaan yang hak kita baca ni. Tu dia panggil sifat apa? Sifat maknawiyah. Berkeadaan tu. Berkeadaan itulah sifat maknawiyah. Tu deh. Tengok sebab apa? Dia melekatkan benda yang mewujudi dengan wujudi. Melekat dengan apa? Melekat di tengah-tengah tu iaitu sifat maknawiyah. Tengok. Cakap melekat lah, bukan melekat pegang tu, nak pergi faham. Tengok dia kata nah. Yang bangsa melazim dan melekat akan sifat ma'ani di zat. Maka kena ada keadaan. Tengok. Dan iaitu 7 sifat yang kemudian daripada sifat ma'ani. Iaitu kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala tu. Keadaan yang kudrat. Sebab dia melazimkan sifat kudrat. Dia melazimkan sifat ma'ani dia. Tuhan itu zat Allah yang berkeadaan kudrat. Maka kau itulah sifat maknawiyah. Sifat hal dia panggil. Tengok nak. Kaunuhu muridan. Apa dia? Keadaan Allah Ta'ala zat yang berkehendak. Keadaan yang aliman. Maka 7 sifat tu ialah 7 apa? Sifat maknawiyah. Hak mana maknawiyah? Ka, waw, nun tu. Kau tu. Keadaan tu. Kaunuhu hayyan. Kaunuhu sami'an. Sebab dia melazim ikut kudrat iradat sama. Dia ikut tu deh. Maka keadaan tu lah. Keadaan tu pun sifat juga.
Tengok. Bagi kita pakai mana ni? Abu Mansur Al-Maturidi. Gitu. Kaunuhu basiran. Sebab dia melazim ma'ani apa dia? Sifat basar. Maka dia apa? Zat Allah berkeadaan pelihara. Keadaan tu dipanggil sifat maknawiyah. Sifat yang di tengah antara ada dan tak ada. Dan kaunuhu mutakalliman. Sebab apa? Melazimkan ma'ani sifat apa? Kalam. Maka zat Allah berkeadaan kalam berkata. Faham deh? Kalau nak pegang hak tu ya. Kita mengaji ni kita mengaji sunat lah. Sebab apa? Dia huraih secara tafsili dia panggil. Kalau ikut selesainya selesai dah. Mana dalil Allah Ta'ala sifat kalam? Baharu alam ni. Lepas dah lah. Tapi tak cukup modal lah. Faham ni? Kita mengaji bahas supaya kejap dia pergi. Bila orang bantah bangkang kita boleh jawab. Hati kita pun tak jadi regang-regang. Kalau sakat pakai modal sebutir tu, semua jawab baharu alam ni lepas dah. Tapi kalau dia mau kilas lagi tak tudih dia mula adalah jadi gitu. Karena itulah kita mengaji sampai sutir-sutir ni. Bahas dengan hukum akal, kira, tengok, tilik, fikir sebab kan jadi gini. Hanya pecah kudrat kalulah Tuhan tu dua. Tahulah Tuhan tu dua jadi gini bersetuju atau tak setuju. Supaya jadi kejap benar akidah. Benar akidah bukan boleh olong-olongnya. Tu dia panggil ayat itu simpulan iman. Apa maksud simpu? Ikat. Bukan boleh buat gitu iman dah. Saat jadi kau tu, saat kafir, saat Islam, saat kafir, dia kira kafir. Tak boleh dah. Saat percaya, saat tak percaya, saat yakin, saat tak yakin, tak boleh. Dia kena kejap. Tu dia panggil simpulan iman. Akidah. Benar kejap. Dia tak boleh tubik kok ni, tak boleh. Kena kejap pegang. Kau nak pegang sunnah berjamaah, pegang sunnah berjamaah. Saat berasa qadariyah pula. Saat jadi jabriyah, tak boleh dah. Supaya kita ngaji menjadi gerik lah. 272 kumpulan tu. Pun ngaji deh. Hak kita baca tu. Jatuh tu. Akidah selewat tabak. Tu kita baca satu-satu tu. 72 puak tu. Tambah lagi dengan 13 tak. Naik pening kepala gitu. Jadi kita baca hak kita ni pegang supaya kejap. Pahaman demo mengenai Tuhan macam-macam. Kita pegang hak kita. Tengok. Dan dibilang sifat itu ialah kau tu. Kau nuhu tu. Apa dibilang? Dikira. Dan dibilang dikira sifat itu ialah kaunuhu tu. Artinya keadaan tu. Hak tu sifat. Keadaan tu dipanggil sifat. Maka kaunuhu atau keadaan itulah yang dia melazimkan atau melekat ia akan sifat-sifat ma'ani di zat. Sifat yang 7 tadi yang boleh ada di zat tu dia jadi petengah. Menengahkan antara keadaan zat Allah yang berkeadaan kudrat. Kalau nak melekat tu Nabi ada situ. Gitu ni. Qala musannif rahimakumullah. Gitu. Dan sebab melazim ia akan sifat ma'ani itulah dinamakan dia maknawiyah. Sebab dia melazim. Ada sifat kudrat, dia melazimkan sifat maknawiyah. Jadi gitu deh. Dia jadi sifat maknawiyah lah. Bila ada kudrat nak kata gini. Keadaan Tuhan yang kudrat. Maka keadaan tu pun sifat lah. Dia kira gitu. Dia itu pandai. Nak kata gini saya. Dia itu berkeadaan pandai. Maka keadaan tu sifat juga. Maka nak melekatkan pandai dengan kawan tu nak kira gini. Kena ada satu sifat lagi, yakni keadaan. Maka keadaan tu dah di Tuhan kita panggil maknawiyah. Dia itu kuat. Lepas tu nak panggil gini lagi dia. Nak kuat gitu tak boleh, kena yakin dia tu berkeadaan kuat. Keadaan tu dia panggil melazimkan sifat yang bahasa ada. Qala musannif rahimahullah. Tu ulama kita tulis beri tu. Hurai sampai tara tu nak beri kita tak bingung. Takut kita bingung. Tara duk royak, tara tu pun bingung. Qala musannif rahimahullah. Tengok. Adapun qadiran, muridan, sifat ni. Apa dia ni?
Hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman itu bukanlah ya sifat tu. Bahkan terkena kepada zat sendiri. Zat Tuhan tu. Kaunuhu qadiran, kaunuhu hayyan. Bila ada kana tu, dia senang sebut kata kaunuhu qadiran. Orangnya nahwu tu lah. Nah, dia ada keadaan tu bila ada sebut, dia ada bab ada kana tu. Ni kun. Nah, tengok. Kau tu sekali dah termasuk tu. Qala musannif rahimahullah. Tengok. Demikian juga kaunuhu yang bersekapuh. Ini dia. Dengan qadiran hingga akhir balah itulah juga. Nah, yang bersekapuh bersekali tu. Balah itulah sampai habis. Huraian satu-satu tu. Macam tu lah. Maka itu bukanlah sifat maknawiyah, bahkan kena pada samaratus sifat, yakni kegunaan sifat yang diijma' akan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Nah, dia panggil dia jadi semua pegang macam tu. Dan juga ulama Mu'tazilah. Dia bukan sifat tu nah. Kaunuhu tu bukan dia nah. Dia bukan sifat tu. Dia bukan sifat manawiyah qadiran apa tu, bukan dia. Nah. Iaitu kau tu saja. Keadaan tu dipanggil sifat. Sifat yang basah yang melazimkan sifat ma'ani. Sifat kudrat iradah ilmu hayat. Tengok. Maka hendak perhatilah engkau bersungguh-sungguh. Memperhatilah sungguh-sungguh. Dia kata. Tengok sungguh-sungguh. Nah, makna pecah berapa weh? Iaitu sifat yang wajib pada Allah Ta'ala tak terbilang. Faham nah? Banyak. Begitu juga sifat yang tak ada di Tuhan. Mustahil. Yang tak ada di atas Allah Ta'ala. Sifat mesti tak terbilang juga banyak. Nah. Dan yang diwajib oleh syarak kita mengetahui 20. Bukan Tuhan ada 20 tu saja. Tak terbilang sebenarnya. Tapi yang syarak wajib supaya kita tahu 20. Dalam 20 pula dia ada peringkat. Dia pecah pula 4. Ada yang bahasa ada yang bahasa akhir-akhira, ada yang bahasa hal, ada yang bahasa ternafi. Dia pecah 4 pula dalam 20 sifat tu. Tu dia panggil dalam 20 sifat tu. Maka tu dia royak lah. 4 putih ni. Kalau sebut nafsiyah, sifat wujud. Sebab apa dia panggil nafsiyah? Dia turut diri. Diri perkara tu. Ada Ustaz Zamri, ada. Sifat ada tu duduk kat saya. Tapi yang tuan-tuan nampak saya. Sifat ada nampak tak? Tak nampak. Tapi faham tak kata ada? Ada. Dia turut kita. Ada tak lapu? Ada. Ada tak ni semua ni? Maka ada tu menurut akal tu dia panggil nafsiyah. Ni. Tengok kalau musnah. Amal tu hak nombor 2 sifat salbiyah. Sifat yang ternafi. Tuhan ada sifat kidam. Sebab apa kidam? Tuhan bersifat dengan sedia. Apa sedia? Ternafi bermula. Dia bukan menafi bermula. Dia ternafi. Kalau menafi dia ada dulu. Kita pergi ke benda. Gigi sampai benda ni. Klik-klik sampai rumah. Tengok-tengok ada pacak di kaki. Kita ambil parang buang pacak. Itu dipanggil sifat yang menafi. Menafikan pacak. Ada dulu. Maka kalau ayat kata sifat kidam itu menafikan. Sifat kidam artinya sedia. Menafikan bermula. Maka bermula tu ada dulu baru mari sifat. Dia ada. Dia memang ternafi tu. Macam mana ternafi? Kita gigi kebun, klik-klik memang tak ada baca. Tu dia panggil sifat kidam baqa mukhalafah tu. Wahdaniyah esa Allah Taala ternafikan berbilang-bilang. Tu dia panggil sifat salbiyah. Bukan ada apa pun nak faham gitu. Tengoklah qala musannif rahimahullah. Ngaji tauhid masa dia lah. Kena pening fikir kek kepala otak. Hak tak nak fikir makan cakotiau. TOS. Tak nak fikir pak tu dah. Tak malam ni boleh makan 2 orang ni. Tapi jangan tebal kapur meja kena sama tak pasal.
Dia mau pergi makan bujur dah. Kedai pun buka dah. Dan kedai muka lega lah sikit. Dia kedai buka mengaji pun kau kurang lah. Lepak kedai pula dah. Jadi gitu kita ni. Kau tak buka, kalau orang tak buka surah kau kata macam-macam. Apa ni? Kita ni surah tak boleh buka, semayang tak boleh. Masa semayang dah kena bilang pula. Kau pening sungguh. Deh. Ingat kan nak penuh sampai ke luar ni tak juga. Masa semayang jemaat baru ni kalau apa jemaat kata orang buka jemaat mari, ada mari buka tu lah. Dia lagi cicing lah. Aku duk ingat semari tak mayang lagi. Kalau hotak mu tu dia goyak TV lah. Kita ni trik banyak. Aku nak mari ya sebab dia mata tak boleh mengaji lagi. Padahal dia tu dah, dia malah lah. Dia panggil gitu kita lah. Masa orang suruh tu jangan. Masa orang larang tu. Apa tutup mayang jemaah ni. Buat mayang jemaah sungguh dia buat lah. Tinggal dia lah Tok Iman, dia lah Tok Bilal, dia lah Komat, dia semua lah. Dia tunggu tengok tak punya hari. Tunggu tengok le sebulan ya. Masjid Surah jadi klik. Lo ni semangat kita lama sangat cuti cemu. Tengok kita. Aku tu lah aku duk pergi Masjid Surah dia. Hari-hari. Saya tu lah, tu baik masjid ni perhati. Lepas PKP pun macam tu. Lepas tu semangat sah, lepas tu dia mula lah. Dia kedai makan mula buka. Tak kata. Dia boleh main futsal, badminton boleh sepak kelik. Lawan. Dia mula dah lah. Dia mula main dah lah. Kita. Habis. Selesailah huraian. Sifat yang sabik bagi Allah Ta'ala. Ni habis dah. Dia kata. Reti tak tahu. Ni mengaji ni nak royak reti sebab kita tak ambil sijil. Masalah tu mengaji tua. Mengaji lepas tanggungjawab. Kita mengaji ni tak ambil sijil lah. Kalau habis kitab ni pun bawa pergi borok tu, minta nak jadi kerani borok pakai kitab ni tak laku. Siap. Cuma boleh faham ya. Saya pun lepas tanggungjawab royak. Nak pandai lagi, pergi tok guru lagi. Ngaji lagi. Tak habis deh. Kitab sebutin ni kalau tok guru pandai lagi dah hurai lagi. Mari hak alih lagi tak habis sudah. Hak alih lagi dah hurai suti-suti lagi. Kena mengaji lagi. Sampai bila weh? Sampai mati. Bukan setakat ni saja. Kena mengaji lagi. Deh. Sebab tu jadi guru ni bukan nak tunjuk mu pandai aku pandai. Tak. Pas menjawab. Mu tolong royak sikit aku royak. Supaya kita zaman tua tu zaman 80-an dulu lah. Tiap-tiap betul rumah ada guru mengajar Quran. Zaman tu siapa duk tanya toliah? Yang duk boleh jadi tok Bilal masjid zaman tu. Jadi tok Bilal, jadi tok Imam kena tu mengaji kok kapung buat pelita menyok ya. Tak ada seorang tanya tok liah tok guru. Mengaji kok rumah-rumah penuh. Malam-malam pergi terpayang bubuh tok guru. Tapi mengaji boleh tak? Alif di atas A, alif di bawah I depan U. Pandai apa kau? Pandai berlama reti zaman tu. Kita jadi Islam sampai sini. Faham gini? Tu nak oyak tu zaman tu dia tak kira mutuliah mutini mesti ijazah. Kita ni dak nak lawan tenis siapa teror. Kita dak kalau mengoyak sikit, mari kat aku pula. Aku oyak tinggi sikit. Aku pandai sikit, oyak tinggi baru Islam kemas. Ni dak nak tak ada, ni CJ tak dak lah. Urusan dak cari kayu cabang jam masuk lah pecah. Yang ni bukan kerja dia. Islam teruk sangatlah kita ni. Pakat-pakat tolong. Hak pandai lagi, hajar kita ni juga tak apa deh. Koyak beda lagi. Aku tak reti aku sangat tu ya. Gitu nah. Habis dah dia kata. Selesailah huraian. Sifat yang bersabik bagi Allah Ta'ala. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Sifat yang wajib. Yang wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bila wajib atas, wajib syarak. Kalau wajib bagi, wajib pada, wajib akal. Apa dia wajib syarak? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi mengaji ni wajib. Tuan-tuan berjalan mari wajib. Naik kereta wajib. Naik motor jadi wajib. Pahala wajib maksud dia. Cuma tak nampak lah ini. Kita dapat pahala wajib. Kalau reti dah dapat pahala sunat. Aku tak reti lagi, jadi wajib. Dia gitu ya. Dia tak boleh lari. Orang pandai, wajib mengaji. Orang bodoh, wajib mengaji.
Orang pandai kalau orang suruh wajib mengajar. Dia dua ya. Tak ada hal nombor 3, duk saja. Isap ukok dong. Tak pandai isap ukok dong, suruh pergi mengaji. Hak pandai pergi midang. Hei, tak suruh itu deh. Hak pandai kena pergi mengajar. Kalau orang suruh mengajar. Hak tak reti wajib mengaji, dia dua tu ya kita. Ni nombor 3 ni. Kita tak pandai suruh pergi mana? Tengok TV. Mampu depan TV dia. Tak boleh lah. Dia tak ada tempat lain. Dia dua ya. Kalau bodoh, dia mengaji. Kalau reti, dia mengajar. Tanggungjawab kita Tuhan suruh. Tengok lah. Serta mengaku sungguh dalam hatinya dengan jalan tafsir. Kena pegang sungguh. Apa jalan tafsir? Hurai satu-satu. Bila kata la ilaha illallah kita boleh faham. Wujud Tuhan, wujud tak? Wujud balas mana? Wujud yang tidak dikerana oleh satu kerana. Bukan wujud macam kita. Bila sebut la ilaha illallah kita faham Tuhan. Tuhan itu sifat kidam dia. Kidam macam mana? Tak ada mula. Tak ada tu start dia, tidak tarikh. Tidak ada sekali dia. Kita ada tarikh. Kita boleh faham pula. Bakar kekal. Tuhan ni tak binasa. Tak ada tukang yang boleh mendasarkan dia. Dia tidak ada tamat tempoh. Kita ada expired date. Cukup tinggi kiong. Maka kita kena faham tu. Dalam 20 tu. Lepas tu, sifat ilmu Tuhan. Kita faham. Ilmu Tuhan. Tuhan ilmu Tuhan mana? Bukan ilmu kita. Kita dengan kasbin usaha. Kena mengaji. Kena pakai alat pekakah. Tuhan bukan macam tu. Tuhan mengetahui secara tafsiri. Ilmu dia juga. Kita tak secara tafsiri. Kita ijmali. Ilmu dah ilmu secara ijmali. Faham kita. Reti kita. Dan terhak. Tuhan tak. Dia meliputi segala. Dia reti benda yang wajib, benda mustahil, benda haruh. Kita mengetahui benar. Mengetahui terhak kita. Dan ijmali. Apa ijmali? Borong. Ni minta apa? Surau. Warna apa? Hijau. Patut lah. Tuhan, dia mengetahui habis. Bulu ni apa lah ni? Janggukku apa lah janggukku? Mau tiap? Kita jangguk semua ni pakai cukur-cukur tipu itu. Bila ingat malam ni? Pagi esok jawapan. Agak pukul 5 pagi esok jawab. Janggut kita 2 orang, 3 orang cukup. Tu apa orang? Tak tu. Janggut cikgu Saudi dengan janggut saya tu. Bulu ketiak cikgu Saudi. Dengan bulu ketiak saya kita campur 2. Umur boleh tegak? Mapuh tak tu? Tuhan mengetahui hak mana panjang, hak mana pendek. Tu bulu ketiak dia orang kita. Bulu ketiak semua orang atas dunia ni. Tu dipanggil Tuhan mengetahui secara tafsili. Ilmu dia macam tu. Gila kita dah. Kita tak tahu deh. Tu dia panggil kita tahu secara. Kita tu secara borong. Tu surau. Masjid buat apa? Semai kita kata lah. Tuhan tu debu semai tu putih. Dalam tiang ni apa betul semai? Mampu kekeng kita. Tu dia panggil tahu. Apa titik yang buat semai ni? Mampu tu. Tak tahu ni. Rambut kita ni apa urat? Bukan seorang, semua orang. Tu dipanggil Tuhan mengetahui ilmu Tuhan tak semacam ilmu kita. Tu dia panggil Tuhan kita faham, kita pegang sungguh dalam hati tu. Gitu. Dengan jalan tafsili, hurai sutih-sutih. Kita faham satu-satu. Kalau orang tanya bab sifat apa pun jawab boleh. Kudrat Tuhan apa faham tak? Apa kita? Hei, bukan dia. Kudrat Tuhan takluk benda macam mana? Kena tu. Tuhan takluk benda yang mungkin. Apa dia? Benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Mana dia? Kudrat Tuhan ni boleh menimbulkan dan boleh meniadakan akan makhluk. Gitu. Kudrat kita tak. Dia panggil benda yang ada. Benda mustahil tak? Benda mustahil tak takluk. Nanti anak dia, bini dia, kata bini Tuhan. Anak Tuhan ada tak weh? Tak ada benda mustahil. Sebab apa? Tidak takluk oleh kudrat. Kenapa hang gitu? Lepas tu, benda wajib tak takluk juga. Zat Tuhan, sifat Tuhan. Tuhan boleh buat dia diri kan? Dan Tuhan boleh buat belakang dia. Dia buat dia, benda dah lah. Kalau buat dia bertukar hakikat akan zat dan sifat Tuhan tu menjadi benda yang harus macam kita pula. Gitulah. Mustahil dengan wajib tak. Walaupun kita royak kata Tuhan boleh buat belakang, tapi bukan takluk dia. Maka dan juga bertukar hakikat. Situ kena faham. Tu dia panggil mengaji secara tafsili 20 sifat tu.
Iaitu 20 sifat dan lawan-lawannya. Lawan bagi sifat 20 tadi. Nah, kena faham juga mana bukti dia. Mu kata Allah ada. Lawan bagi ada ialah tiada. Tiada tu mu kena pegang kata apa? Pegang kata tak ada di Tuhan. Gitu. Kidam Tuhan tu sedia. Lawan bagi sedia iaitu bermula. Bermula tu mu kena pegang kata tak ada di Tuhan. Lepas tu mana bukti kata tak ada tu? Mu nak mai bukti pula. Kalulah tak ada tu ada di Tuhan. Dia kena itu tu. Tu dipanggil dengan dalil tu. Makna dia hak wajib tadi pun kena dalil, hak mustahil pun kena dalil. Jadi pak benar dah kena reti. Baru jadi kejap. Ni. Tuhan itu ilmu. Mana dalil dia? Orang nak pegang. Nah. Tuhan itu tak jahil. Nah. Lawan bagi ilmu adalah jahil. Maka kita pegang Tuhan tak, iaitu tidak ada jahil di Tuhan. Maka jahil itu mana bukti kata Tuhan tak ada jahil? Nak tu kalau Tuhan jahil, tu yang ada bahas. Qala musannif rahimahullah. Dan lawan-lawan pun 20 juga. Lawan bagi 20 sifat tadi. Berserta pula, kena waktu baik pula. Dengan dalil-dalil nakli dan akli. Apa nakli? Dalil ayat Quran. Dalil ayat Quran atau hadis Nabi. Mana dia Allah Ta'ala bersifat iradah. Fa'alul lima yurid. Kita baca ayat Quran. Maka berbuat ia barang ia kehendak. Jadi Tuhan buat kalau makhluk ni dengan kehendak. Bukan dengan sengaja. Bukan dengan terpaksa. Bukan dengan kerana tabiat. Bukan dengan silap. Bukan dengan terlalai. Tolak buang. Kerana apa? Semua benda itu bukan kehendak. Tu jawab dengan nakli. Akli lah. Dan dalil akli. Kalau Tuhan tak kehendak, maka jadi tergagah. Kalau tergagah, terpaksa, maka tak jadilah kita ni bertukar hakikat. Benar. Sebab dipaksa. Tak kata. Tergagah. Ataupun lalai. Ataupun tersilap. Maka kita bertukar habis. Buah durian. Dia jadi pokok durian, buah labu. Tengok. Tapi pokok durian, buah durian lah weh. Menunjukkan Tuhan buat kita dengan kehendak. Tu jadi molek. Pokok durian tinggi. Tapi kalau kita buat dengan kesilap lalai lah buat kita ni bukan dengan kehendak. Maka dia bila tidak kehendak maka dengan lalai. Otak fikir. Bila dengan lalai, dia buah temikir pokok pinang. Tu dia. Mampu. Tak boleh makan temikir ke darah. Tanah-tanah temikir tu dia pokok. Buah semua tak tahu. Nak kena ambil geno buah fikir. Buah temikir tapi pokok pinang. Lepas tu pecah habis lah. Mampulah. Tanah pokok pinang. Tanah pokok mikir pula. Naik wah pinang. Hak tu gagah lagi. Dia kutik lek wah. Itulah kita fikir dengan otak. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka Tuhan buat dengan lalai atau silap dengan sengaja terjadi benar. Maka bertukarlah benar. Sedangkan kita tengok dengan putih kepala kita, mulai buat orang jadi orang. Buat lemung jadi lemung. Buat kadang-kadang Tuhan bertunjuk juga sekali kala. Sebab Allah Tuhan kata aku boleh buat gini, boleh buat gini. Tu dia buat kaki kadang-kadang lemung tu 5 kaki. Bukan dia tak boleh buat, dia buat kali. Tapi lemung banyak gaya. 4 kaki, 4 kaki, 4 kaki. Orang kepala lek atas. Biasa kepala orang lek bawah, kaki lek atas. Tu dipanggil Tuhan. Tu dia panggil dalil akli, dalil akli. Kita boleh faham satu sifat kita. Tengok kita. Sikit lagi dah. Qala musannif rahimahullah. PKP tak boleh mengaji sangat. Mabuk penawar. Orang yang sifat yang ke-21. Habis dah ada 20 tu. Ada satu lagi. Jadi kita ada 20 sifat yang wajib. 20 yang istihalah. 40 dah jadi. Ya ada pada Allah. Mustahil tak ada di Tuhan. Ya ada istihalah. Tuhan itu kudrat. Tak lemah. Tak lemah tak ada di Tuhan. Kita ada 2. Kuat dan lemah. Sebab tu kita boleh mari lemah kita. Tuhan tak. Dia kudrat. Tak lemah duduk di dia. Lemah tak masuk capur. Lemah mustahil.
Istihalah tu termasuk jadi 20 dengan 40 tu. Jadi 40 tu. 20 yang wajib, 20 yang istihalah jadi 40. Capur satu jadi 41. Ni 41 ni. Capur dengan hak rasul 4 yang wajib, 4 istihalah 8, harus 1 jadi 9. Capur dengan 41 jadi 50 aqaidul iman yang terkandung dalam kata kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni nak uraian ni. Nak bi faham semua 50 ni. Esok Nabi sekali gipung semua kita faham. Baru lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pakai dok sembuk apa burung tiung tu mapuh kekeng. Tak tu nak tapak ni. Dalam la ilallah tu dia pecah 50 aqaidul iman tu. Itu kala musannif rahimahullah gitu. Hora yang sifat ke-21. Satu lagi kita kena pegang kata ada di Tuhan. Artinya sifat harus. Nak kena pegang kata apa? Di Tuhan ada satu sifat adalah sifat harus. Wajib pada syarak. Ini wajib mana? Wajib syarak. Menatang apa wajib syarak? Iaitu wajib dari segi undang-undang Allah yang Allah letak di atas kita mukallaf. Buat dapat pahala tinggal dosa. Dia panggil hukum syarak. Atas tiap-tiap mukallaf selalu saya royak. Apa mukallaf? Iaitu orang yang akal, yang ada balik, yang dia manusia ataupun dia jin. Sama ada dia Islam atau dia kafir, mukallaf lah. Adapun budak-budak kecil dia tak mukallaf. Dia tak mengaji, tak wajib dia. Sebab dia tak balik, tak cukup syarat mukallaf. Orang gila tak juga. Dia tak mukallaf. Maka hukum syarak wajib haram makruh tak kena ke dia. Tu orang gila duk jalan kelanjang tukang. Ayah. Raya lagi. Sari peglak jalan gi mari. Malaikat kan tulis dah. Kita gelak ke dia. Kita yang teruk sebenarnya. Kita berjalan gi mari tu malaikat tulis. Silap hari bulan tulis. Ni. Tengok betis betina sikit tulis. Dia tengok gi. Malaikat tak ada buku, tak tulis buku dah. Ni. Kira-kira esok kosong buku. Kita ni letih. Buka buku tu dia. Mampu kekeng pula. Jangan nak serenok lah. Kadang tengok orang gila pasal isah ke diri dia. Tapi kena gila daripada haluh lah. Kalau gila di tengah jalan jangan. 30 tahun jadi gila. Maka ketong. Darah ketong telajak jadi mereng. Hak tu dia kira. Daripada 15 ni. Faham kan ni? Hak tu dia kira ambil. Kalau gelak kecil-kecil gila tak apa. Hak tu tak ada apa buku kosong. Tak ke dia. Tak ada apa nah. Tengok dia kosong buku. Kita ni jangan cik pasal. Lakah ya celek mata ya jalan ada siap tulis. Mata paling ikut mana? Tangan capai nanti apa? Hidung tengok ke mana? Keling ikut mana? Tulis bi. Malaikat tulis. Letih begitu. Kita duk kata kok ke SB polis tengok kita tak cukup mulut ni. Tengok polis. Tak cukup mulut. Tapi SB hak Tuhan harta ni 24 jam. Polis kadang-kadang jumpa kadang-kadang tak ni. Sesik-sik jumpa kena sama tak jumpa tak. Malaikat muah jangan kering dia. Kita mengerah tidur dia tulis. Setengah kata. Mengerah sakit pun dia tulis. Allahu Akbar. Letih lah. Letih lah kita ni lah. Tengok. Jadi kita ni mukallaf. Bila mukallaf, nak ke tak nak ke, suka ke tak suka, hukum duk turut kita. Kita tak tambah pun. Dia ikut dia kira apa? Dia berdoli apa kamu? Dia bukan kira kita, dia kira dia. Tengoklah. Gitu. Bukan Tuhan yang menghukum, bukan kita hukum tak Tuhan. Tuhan hukum mu cukup syarat, aku akan hantar malaikat 2 tulis segala perbuatanmu, haram, halal, wajib, sah, makruh. Mu nak ke tak mau tak tahu. Mu tak pergi ngaji hak wajib, aku tulis ini. Mu buat haram, tulis haram. Kena main kita. Maka hak ni wajib. Tengok dia kata dah. Mengetahui serta mengaku putus. Apa maksud mengetahui? Belajar sampai mengetahui. Dia panggil wajib wasilah. Dia panggil. Apa wajib wasilah? Wajib dengan jalan. Dengan jalan mengaji. Itu wajib juga. Wajib wasilah. Maka kita cari guru pergi mengaji. Menadah kitab. Kuliah maghrib, kuliah isyak. Tak kira lah.
Serta mengaku. Lepas-lepas reti mengaji tu. Kita faham tu. Hati kena mengaku. Jangan mengaji mek tu saja tak mau turut hati. Mulut terang saja ya reti saja tapi hati tak. Hak ni kafir. Dalam hatinya dengan tentu sungguh Allah Ta'ala harus memperbuat apa-apa mungkin. Dan harus meninggal akan dia. Kita pegang itu. Kemudian mau tanya sifat harus pada Allah ada berapa? Ada satu. Apa dia sifat harus yang ada pada Allah satu tu? Iaitu harus bagi Allah Ta'ala nak buat kita, tak mau buat kita. Nah, tu dia panggil sifat harus. Bukan dia wajib buat kita. Bukan wajib tak mau buat kita, tak. Tuhan buat kita ni harus ikut dia. Maka di situlah timbul Tuhan buat satu benda tidak dengan kerana. Dia harus bagi dia nak buat kita boleh, tak mau buat kita boleh. Bukan kerana sebab ditekan apa tak ada. Tuhan boleh bubuh orang baik dalam syurga, boleh tak? Boleh. Dia nak bubuh orang baik dalam neraka, boleh tak? Tu dia panggil harus pada Tuhan. Kalau kita pegang kata Tuhan tak boleh. Tidak dapat tidak atas Tuhan mesti kena buat. Siapa nak paksa Tuhan? Cuma ayat Quran dia janji. Cuma janji Tuhan dia panggil. Tuhan janji orang baik masuk syurga. Orang jahat masuk neraka. Takkan dia nak menyalahi janji. Bila menyalahi janji jadi lemah. Tapi pada akidah kita kena pegang. Pada akal kita harus pada hak Allah Ta'ala itu. Dia nak bubuh orang baik dalam syurga boleh, dan neraka boleh. Orang jahat dalam syurga boleh, neraka boleh. Itu pada akal kita hukum atas Allah Ta'ala. Ikut dia. Tu dia panggil haru. Sebab kalau tak jadi haru, dia jadi wajib. Tidak dapat tidak, Tuhan kena bubuh orang baik dalam syurga. Orang jahat dalam neraka. Akal kakak tanya kelik, kalau begitu siapa nak paksa Tuhan? Kita kata orang jahat, tiba-tiba Tuhan nak bubuh dalam syurga. Siapa nak halang dia? Maka tu dia panggil ada satu sifat, yakni sifat haruh pada Allah Ta'ala. Orang mengaji malah. Tak gitu. Orang mengaji malah. Tuhan ambil pandai boleh tak? Dia buat lah. Mustahil aku dia tu jadi pandai. Lah, dah. Harus. Cuma pada adat. Sebab tu mengaji adat klik. Mengaji klik lah tajuk muka surat dulu ni. Pada adat kebiasaannya, kalau mengaji malah pandai ke bodoh. Wajib bodoh. Wajib apa? Wajib adat. Tapi akan jawab, harus. Boleh jadi pandai. Boleh jadi bodoh. Kerana pada segala perbuatan makhluk, siapa pegang? Tuhan. Maka boleh dia nak beri? Boleh lah. Gitulah. Tu bawa akidah dia panggil. Sedok bima apa? Orang kaya je nak miskin tak boleh. Orang miskin papa dana, tak ada sekeping, duduk tepi sungai. Tak tahu. Makan belacan sebagai itu ya. Boleh jadi jutawan. Kita pakai otak kita mustahil akal, bukan akal. Adat saja. Kau Tuhan Nabi boleh tak? Boleh. Cara dia macam-macam dia buat. Tu dipanggil segala percaturan ni di bawah pada memberi bekah adalah Allah. Gitu tu dia tengoklah, tu dia panggil sifat harus tu. Harus pada Allah Ta'ala memperbuat apa-apa mungkin. Apa dia mungkin? Iaitu kita lah, makhluk semua ni. Langit, bumi kita semua ni dipanggil mungkin. Waktu bila? Waktu azali tu. Kita ni di tengah perenggan di waktu imkan dia panggil. Waktu perenggan kepada waktu baru ni dipanggil waktu imkan. Di situ ni Allah Ta'ala, kita ni nak bi ada boleh, nak bi tak ada boleh. Pada hak Allah Ta'ala. Tiba-tiba tengok-tengok kita ada. Menunjukkan kata apa? Tuhan berkehendak ada. Maka adalah kita. Kalau Tuhan tak membela, tak muncullah kita. Tak ada Ustaz Zamri wujud. Orang tak sebut pun. Maka kita ada dengan kerana apa? Tajuk. Kembali kepada kita mengaji sifat iradat tadi. Dan menimbulkan kita ada tu, Tuhan dengan sifat kudrat dia. Jadi barang-barang hak duk timbul hari ni, tiap-tiap hari kita tengok benda perkara berlaku hari-hari ni, sama ada yang berlaku, yang terjadi, semua yang timbul ni telah diplankan oleh Allah belaka. Dan ditimbulkan Allah Ta'ala
yang bersifat dengan kudrat, yang dipelengkan, dikendaki dan ditentukan oleh Tuhan juga yang bersifat dengan iradat. Maka timbullah kawan ni jadi cikgu, kawan ni jadi doktor, kawan ni jadi pensyarah, kawan ni jadi imam masjid, kawan ni jadi cikgu kafar, kawan ni jadi guru takmir, kawan ni jadi guru fiqh, kawan ni cok sawit, kawan ni motong, sedangkan dia mengaji macam-macam jenis. Kita ikhtiar kok ni, ikhtiar kok. Kawan ni jadi papa kedana, kawan ni jadi miskin, kawan ni jadi kaya, kawan ni kawan ni jadi pemain bola sepak. Kawan ni jadi ustaz. Nah itu. Siapa yang kira weh? Tuhan ya. Tajuk dia. Jadi tubik datang apa pun, siapa dia? Tuhan belaka. Cuma situ pula syarat boleh pula. Hak ni jadi haram, hak ni jadi makruh, hak ni jadi sunat. Maka ada orang minum arak, ada orang minum judi, orang jadi penyamuk, ada jadi askar, ada jadi polis, ada takak orang. Ada yang berzina, ada mabuk, ada jadi baik, ada jadi warak apa? Siapa yang kerja? Kita sunah je. Nak pegang kok nak. Nak kata orang lain. Di situ disakut pula dengan ikhtiar usaha sekeliling, maka dia beri hukum haram dan dia royak pula aku larang hak ni membuat apa? Tu tajuk lain pula. Qala musannif rahimakumullah. Gitu nah. Dan harus meninggalkan dia. Apa harus meninggalkan dia? Meninggalkan tak mau buat kita. Tidak wajib perbuat mungkin. Tuhan bukan wajib. Dan tidak mustahil meninggalkan dia. Bukan Tuhan ni mustahil meninggalkan buat ni. Kalau mustahil tak boleh jadi sekali-kali. Siapa nak halang Tuhan menjadikan? Siapa nak halang Tuhan dan siapa nak nak paksa Tuhan. Dia dua itu. Paksa pun tak, lah tahan pun tak. Maka bagi Tuhan ada satu sifat harus. Boleh dia nak buat kau ni, boleh nak buat kau ni. Bukan cakap menimbulkan apa, berlaku, terjadi semua dia gitu. Dia nak bagi kita sakit boleh, nak bagi kita sihat boleh. Dia nak bagi kita demam boleh, nak bagi kita kuat pun boleh. Nak bagi kita lemah boleh, nak bagi kita rock pun boleh. Itu dipanggil pada Tuhan ada satu sifat harum. Berarti saya kata dulu. Dan dalil atas menunjuk kata wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil ja'alna min ibadik ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillah. Ada apa lagi? Ada 6 7 8. 16 kali PKP habis.